أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sekali lagi anda bersama dalam rancangan Kegemaran Ramai. Tanyalah Ustaz. Hari ini saya akan menemani anda selama 1 jam yang penuh makna untuk membincangkan satu topik yang sangat menarik, sangat penting untuk kita bahaskan bersama. Tajuk kita pada kali ini ialah pendidikan seks dalam Islam. Untuk melancarkan lagi perjalanan perbincangan kita pada hari ini, saya memohon pada anda, saya mohon pada penonton di rumah untuk bersama saya membahaskan topik ini dengan menghubungi kami melalui talian 03 7726 8114 03 7726 8114 atau anda boleh juga menghantar email melalui alamat tanyalahustaz@tv9.com.my tanyalahustaz@tv9.com.my. Pada hari ini kita sangat bertuah kerana seorang rakan saya bermurah hati untuk mendermakan sebuah buku kepada pemanggil-pemanggil yang bertuah pada hari ini. Buku bertajuk Tanggungjawab Pendidikan Seks Menurut Islam ditulis oleh seorang yang sangat terkenal iaitu Dr. Abdullah Nasir Unwan. Okey, ini bukunya. Jadi saya menduru kepada anda semua untuk menghubungi saya, untuk bersama saya dalam rancangan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk pada hari ini adalah satu tajuk yang sangat besar, sangat kritikal, sangat kontroversi. Dan saya yakin dan saya percaya topik ini tidak berjaya saya lakukan sendiri tanpa bantuan daripada anda semua. Jadi saya mengajak anda untuk bersama saya menghuraikan, mengemukakan soalan-soalan yang boleh kita bahaskan dalam rancangan ini. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Perkara pertama yang akan kita bincangkan, perkara pertama yang akan anda fikirkan apabila mendengar tajuk ini, pendidikan seks dalam Islam. Apa perlunya pendidikan seks ini? Perlukah dibahaskan suatu buku melalui TV seperti ini? Saya yakin itu soalan pertama yang timbul di fikiran anda. Baik. Seks dilihat oleh sebahagian golongan sebagai sesuatu yang lucah, sebagai sesuatu yang kotor. Tapi saya boleh buktikan bahawa seks adalah sesuatu yang disuruh oleh agama. Kerana nafsu seks itu dijadikan bersama dengan manusia. Siapa yang menjadikan manusia? Siapa yang menciptakan manusia? Allah yang menciptakan manusia bersama keinginan untuk makan. Maka Allah berikan peraturannya bagaimana untuk makan makanan yang halal, untuk mendapatkannya dengan cara yang halal. Begitu juga Allah menjadikan manusia dengan nafsu untuk memiliki harta. Lalu Allah berikan jalannya bagaimana untuk memiliki harta dengan jalan yang selamat, dengan jalan yang mengikut syariat tanpa menimbulkan kerosakan kepada diri sendiri, pada orang lain, juga kepada alam. Dan sudah tentu Allah yang menciptakan manusia seperti ini, yang memasukkan dalam diri saya, ke dalam diri tuan-tuan, nafsu seksual, keinginan untuk bersama dengan pasangan. Sudah tentu Allah yang maha kaya dan maha bijaksana juga memberikan panduan, memberikan tata cara bagaimana melunaskan tuntutan nafsu ini dengan cara yang betul. Dengan tata cara yang tidak akan merosakkan diri sendiri. Dengan tata cara, dengan undang-undang yang tidak akan menjahanamkan orang lain.
dengan cara yang tidak akan merosakkan budaya, dengan cara yang tidak merosakkan agama, bangsa dan masyarakat. Jadi bagaimana? Apa tata cara? Apa tata cara yang Allah berikan kepada kita untuk kita memandu kita untuk memahami seks ini? Baik, saya perhatikan di dalam Al-Quran terdapat sekurang-kurangnya 11 ayat di Al-Quran menceritakan tentang seksual. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat 1 sehingga 7 dari surah Al-Mu'minun. Baik, kita kembali kepada surah tadi. Saya bacakan terjemahannya. Mula-mula Allah kata, Qad aflahal mu'minun. Maknanya orang yang beriman itu pasti akan berjaya. Itu tegas. Qad itu maknanya tegas. Dia pasti akan berjaya. Bagaimana nak berjaya? Allah bagikan kriteria-kriteria yang untuk berjaya. Pertama Allah kata, allazihum fi salatihim khashi'un. Pertama orang yang berjaya itu ketika bersolat dia khusyuk. Bukan setakat solat saja, dia juga khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua Allah kata, walazinahum 'anil lagwi mu'ridun. Orang ini, orang yang berjaya, ialah orang yang tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Juga tidak bercakap dengan perkara yang sia-sia. Ini kriteria orang yang berjaya. Yang ketiganya Allah katakan, walazinahum bizakati fa'ilun. Dan orang ini yang berjaya juga ialah orang yang mengeluarkan zakatnya, yang membersihkan hartanya dan mengeluarkan zakat kepada mereka yang layak. Dan yang keempat, saudara dan saudari, Allah sebutkan orang yang berjaya ini ialah orang wallazinahum li furujihim hafizun. Mereka memelihara kehormatan diri mereka, mereka memelihara kemaluan mereka dari tempat-tempatnya haram. Maka jelas kepada kita Allah meletakkan tuntutan memelihara seksual ini pada tempat keempat. 4 kriteria untuk orang yang berjaya, orang mukmin yang berjaya, ini dia. Maka sekarang tuan-tuan, apakah masih merasa bahawa pendidikan seks ini tidak perlu dibahaskan? Apakah merasa bahawa seks ini masih tabu untuk dibahaskan? Saudara dan saudari yang saya hormati Allah sekalian, perkara pertama yang saya cadangkan untuk kita mempelajari tentang seks ialah bagaimana kita nak bimbing anak-anak kita. Itu soalan yang selalu ditanya kepada kita. Misalnya anak umur 10 tahun, 8 tahun. Apa yang kita nak tahu tentang seks? Dia belum ada nafsu seks, belum ada keinginan, belum dihidupkan, belum diaktifkan nafsu seks itu. Nak cerita tentang apa? Kerana itu sebahagian yang menentang pendidikan seks ini menyatakan pendidikan seks tidak boleh diberikan kepada golongan ini. Masakan anak kecil yang belum tahu apa-apa ini dibentangkan dengan pendidikan seks. Jika yang dimasukkan dengan pendidikan seks itu ialah hubungan kelamin, ya betul. Pendidikan seks tidak boleh diberikan kepada anak-anak ini. Bayangkan anak kecil 10 tahun main nak patung lagi, kita berbicara tentang seks. Memang tidak wajar. Itu haram sama sekali. Ini bukan pendidikan seks yang diajar oleh barat. Itu barat ajar. Tapi dalam Islam kita tidak mengajar pendidikan seks pada anak-anak dengan membentangkan tentang hubungan kelamin. Tapi kita ada acaranya, iaitu adab. Bagaimana nak mengajarkan adab ini kepada anak-anak? Pertama, Allah sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur. Ajar anak-anak ini untuk meminta izin ketika memasuki ke bilik ibu bapa. Baik, anak-anak ini tinggal serumah dengan kita. Mereka akan berlegar di keliling kita, berjumpa dengan kita. Tapi Allah tegaskan dalam surah An-Nur ini bahawa pastikan anak-anak ini diajar nak masuk bilik mak ayah, ketuk pintu. Nak masuk bilik mak ayah, bagi salam. Bagi tahu dulu kalau nak masuk. Jangan masuk terus. Kenapa? Kerana kita bimbang anak kecil yang tak tahu apa-apa ini melihat apa yang sepatutnya tidak dilihat oleh anak kecil. Anak kecil tidak faham apa yang terlihat. Tetapi mereka akan ingat untuk satu jangka masa sangat lama. Dan ingatan ini menjurus kepada perkara yang lebih tidak elok. Keduanya, sekiranya anak ini sudah boleh bercakap, contohnya. Dan dia diterempak sesuatu yang tidak enak dalam bilik. Ibu dan bapanya berkelakuan tidak elok. Bayangkan bagaimana dia akan menceritakan kepada rakan-rakannya. Bayangkan bagaimana dia akan bercerita kepada guru-gurunya. Bayangkan bagaimana nanti dia akan ceritakan kepada orang lain. Nanti orang datang tanya, mana abah? Mana mak? Mak dan abah berada bilik sedang dan segan-segan. Maka kerana itulah dalam ayat surah An-Nur ini, Allah meminta kita ajarkan kepada anak-anak supaya meminta izin sebelum masuk ke dalam bilik anak-anak. Itu satu. Keduanya,
ibu bapa juga mesti memelihara aurat diri sendiri. Ramai daripada kalangan kita menjaga aurat, memakai pakaian dan menutup aurat di luar. Tetapi apabila di rumah, kita terlupa kerana kita menyangka bahawa anak-anak itu adalah mahram. Kita menyangka bahawa anak-anak itu tidak tahu apa-apa. Maka kita berpakaian yang tidak sopan. Contohnya, ramai ibu-ibu bila di rumah, mereka suka berkemban. Para ulama menegaskan bahawa aurat di antara mahram, di antara ibu dan anak, juga ada. Bahagian-bahagian tertentu tubuh, jangan dipamerkan. Begitu juga dengan bapa, abang dan juga adik. Maka mesti dilatih mereka ini supaya menutup aurat. Jangan sesekali biarkan mereka terbuka auratnya. Dan latihan ini mesti dimulai daripada awal. Seusia mereka 4 hingga 5 tahun. Ajarkan mereka selepas mandi, pakai tuala. Jangan terus berjalan tanpa seurat benang. Kerana mereka sangka mereka masih kecil. Mereka dalam proses untuk membesar. Begitu juga adik-adik dan abang-abang, jangan dibiarkan tidur sekali. Ada hadis yang mengatakan bahawa apabila mereka sampai umur 10 tahun, asingkan. Tapi saya katakan, dalam zaman sekarang, umur 5-6 tahun pun, elok asingkan. Jangan biarkan tidur bersama dengan mak ayah. Kerana kita tak tahu bila dia jaga, apabila dia terjaga tengah malam, apa yang akan dilihatnya. Jangan biarkan kakak dan juga adik lelaki tidur satu bilik. Kerana kita tidak mahu merangsang mereka untuk melihat sesuatu yang tidak sepatutnya mereka lihat. Maka ini ada adab yang diajarkan kepada kita. Selebihnya tuan-tuan, Islam juga mengajar adab pandangan. Adab untuk memandang. Ini kita kena latih anak-anak dan diri kita sendiri juga. Kenalkan kepada anak-anak siapa yang sepatutnya kita boleh pandang, yang mahramnya. Siapa yang sepatutnya kita berlindung, kita menutup aurat daripada mereka. Jadi, satu tradisi dalam masyarakat kita ialah apabila datang saja kawan-kawan, apabila datang saja adik-beradik, maka kita paksa anak-anak ini untuk bersalam. Kita paksa anak-anak keluar juga walaupun tanpa menutup aurat, tanpa menutup tudung. Dan ini secara tidak langsung, tuan-tuan, secara tidak langsung mengajar anak-anak untuk menedahkan aurat juga di luar nanti. Kesannya sangat kritikal. Kerana itu, kalau kita perhatikan dalam laporan-laporan, kebanyakan salah laku seksual yang berlaku adalah di kalangan mereka yang terdekat. Ibu, bapa,